Assalamualaikum. Okey, hari ini kita tengok bagaimana menulis sudokod dan melukis syarah alif bagi binary search. Okey. Kalau kita tengok binary search ni sebenarnya banyak kita gunakan dalam aktiviti harian kita. Sebagai contoh kita tengok carian nombor telefon. Okey. Kemudian kamu tengok dalam kamus. Dan kemudian ada dalam kad rekod pesakit. Sebab apa dia biasa kita gunakan itu sebab kebanyakannya data-data ni disusun mengikut objek ataupun mengikut data yang telah disusun. Okey. Kita tengok dia punya langkah-langkah pembinaan sudut kod dan catat alif. Okey, langkah 1. Okey, yakni kita ulang semula apa dia itu binary search. Okey, yang pertama pastikan item telah diisi mengikut urutan menaik. Okey, lihat item yang berada di tengah. Bandingkan item carian. Okey, bandingkan item carian dengan item yang berada di tengah senarai. Jika item yang di tengah tu sama dengan item dia cari, sama dengan nilai item di tengah, okey. Jadi carian dihentikan. Maksudnya kita dah jumpa dengan apa yang kita cari. Okey, kemudian tetapi jika item carian adalah kurang daripada nilai item yang di tengah, kurang daripada nilai item di tengah senarai, maksudnya kita kena abaikan yang di tengah. Kita abaikan dan senarai selepasnya. Okey, maksudnya kita akan katalah nilai di tengah tu indeksnya 5. Jadi yang 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Okey, maka dia akan kita abaikan. Okey, kemudian lihat pada senarai yang tinggal. Sekarang katalah kita tadi ada item index number daripada 0 sampai 0 sampai 10. Okey, jadi sekarang kita tinggal 0 hingga 5. Jadi kita sekali lagi kita buat kita cari nilai tengah dia. Okey. Tengok nilai tengah. Nilai item di tengah adakah sama dengan yang kita cari? Okey. Kemudian kalau sama berkait di tengah senarai dan item sebelumnya, kemudian lihat pada senarai yang tinggal. Okey, maksudnya benda ni berulang selagi dia tidak jumpa item yang dicari. Okey. Okey, lepas selesai dicari, okey, sehingga item tu ulang langkah 2 hingga 6 sehingga item carian dijumpai atau pencarian selesai tanpa menjumpai item. Maksudnya dia akan cari sampai jumpa. Okey, carian dijumpai. Atau apabila selesai carian, maksudnya dia cari-cari tapi tak jumpa. Jadi bila berakhir iaitu maksudnya selesailah carian kamu. Okey. Okey, langkah kedua ni kita tengok. Kita tengok dulu beberapa pemboleh ubah yang terdapat dalam binary search. KL ialah senarai, list. Dan ni kali kita guna tengok huruf A hingga Z. N ialah pemboleh ubah mewakili bilangan item. Okey. N bilangan item N. Okey. Kemudian I ialah pemboleh ubah mewakili kedudukan item. Okey. Index number dia. M ialah pemboleh ubah mewakili kedudukan item pertengahan dalam senarai. Okey, untuk nilai di tengah. B ialah item carian dan J ialah N tolak 1. Okey. Tengok sudut kod dia. Okey, ada mula setkan senarai tu. Okey, ni L sama dengan apa? A, B, C sampai Z. Okey, istilah pemboleh ubah N, I, J, M dan B. Okey, N sama dengan 26 bilangan item. I ialah mewakili nombor indeks. J ialah mewakili dia punya kedudukan akhir dalam indeks. Okey. Okey, masukkan satu nilai carian B. Okey, while I kurang daripada J, I ialah 0, J ialah 25 tolak 1. 25 tolak 1 ialah 26 tolak 1. Sama dengan 25. Jadi syarat dipenuhi, sudah akan masuk bawah ni. Okey, setkan M sama dengan I 0
tambah dengan J. J tadi ialah 25 bahagi 2. Jadi kita akan dapat 25 bahagi 2 sama dengan 12.5. Okey, bila 12.5 dia akan ambil nombor 12. Okey, indeks 12. So dia kata adakah B yang dicari tu sama dengan L ataupun list tadi tu berindeks nombor 12. Okey, jadi kamu tengok, jadi dia akan tengoklah dia banding bezakan adakah sama dengan item dicari. Katalah yang dicari itu adalah huruf R contohnya. Okey, huruf R, adakah huruf R sama dengan indeks nombor L12? Tak sama. Okey, kalau sama dia akan item ada senarai. Kalau tak sama dia akan duduk pergi ke bawah, syarat di bawah. Okey, adakah B kurang daripada LM? Okey, kata kita nak ambil 12 tadi, kita nak cari huruf R. Sekarang R, adakah R, kedudukan R tu L, okey, lebih besar daripada B. Sekarang ni R. Ni R yang kita nak cari. Yang duduk di tengah tu katalah huruf huruf M contohnya contoh saja. Okey, M. Jadi kita tengok adakah R dengan M mana datang dulu? R ke M? Okey. Kalau kita tengok abjad, R duduk di belakang. Okey, sebelum M. Jadi kenyataan ni salah. Okey, kalau salah maksud kita ambil yang sini. Jadi M tambah 1. Okey, M tambah 1. Sorry, I sama dengan M tambah 1. Okey, sekarang tadi I, apa nilai I tadi? I sama dengan 0. Okey. Kemudian sorry, I sama dengan M tambah 1. M tadi ialah 12.5 tambah 1. Jadi dia akan jadi 13. Okey. Jadi M jadi 13. Kemudian dia akan naik semula. Atau ni. Okey. 13. Sekarang kita tengok adakah I tadi dah jadi 13.5 kurang daripada J. Nilai J masih lagi 25. Okey, J masih lagi 25. Masih tidak berubah. Okey, adakah penuhi syarat? Okey, penuhi syarat lagi, so dia akan uji. Okey, dia akan kira nilai M. Okey, sekarang nilai I ialah 13.5 kurang pada 25, syarat dipenuhi. So dia akan kira lah di sini 13.5 tambah dengan J iaitu 25, kamu akan dapat nilai yang besar. Okey, 38.5. Jadi dia bagi dengan 2, dia akan dapat satu nilai lebih kurang 18 gitu. Okey, ingat ni bukan dia nak cari item di nombor indeks yang mana. Okey, jadi M tu dapat, katalah M tu dapat nombor 18. So dia akan bandingkan, bezakan tadi nak cari R, adakah R sama dengan nilai di indeks M iaitu indeks yang ke-18. Okey, kalau sama dia akan kata item ada dan senarai. Kalau tak ada, dia akan banding bezakan pula. Nilai tengah tu adakah lebih besar ataupun lebih kecil daripada huruf R. Contohnya di tengah tu adalah huruf contohnya huruf S katakan. Okey, S. Okey, jadi R lebih kecil daripada S. Okey, betul ke salah? Okey, maksudnya kalau kita tengok abjad S duduk selepas tu. Jadi R kecil daripada S, jadi jawapannya betul. Maksud jadinya kita tolak satu nilai kedudukan M tadi. So kita buat sekali lagi, dia akan ulang sekali lagi dan sehinggalah dia berjumpa dengan, dia akan sehingga titik tengah tu adalah jawapan yang kita cari. Okey, barulah dia akan keluar item ada dalam senarai. Katalah diulang-ulang sampai habis,
tak ada dalam senarai, maka dia akan tulislah tiada dalam senarai. Okey, tapi dalam algoritma ni dia tak tertulis. Maksudnya dia kalau tak ada, dia terus keluar gelung. Okey. Okey, kemudian kita tengok catat alih dia. Okey, mula setkan nilai istilah pemboleh ubah yang sepatutnya tu. Okey, pemboleh ubah ni kamu akan tahulah untuk apa setiap satu. Okey, n sama dengan 26 ni bilangan item dia. N ialah untuk indeks. Yang ni untuk kita nak tahu jumlah data tu dalam list tu, dalam senarai tu ada berapa. Okey, masukkan satu nilai carian B. Okey, B ialah untuk item kita cari. Kemudian dia uji. Okey, kalau betul syarat ni dia akan buat ni, kalau tak dia akan terus keluar, terus samat. Okey, betul syarat ni dia akan setkan M ini untuk dapatkan nilai indeks di tengah. Okey, indeks nombor berapa yang kat tengah. Okey, kemudian dia uji syarat. Kalau ya, dia kata ada. Kalau tak, dia akan tengok dia uji syarat sekali lagi. Okey, adakah B, nilai B tu kurang daripada LM? Okey, kalau ya, dia tolak 1. Okey, kalau tidak, dia akan tambah 1. Okey, kemudian benda ni akan berulanglah sehinggalah dia akan berjumpa dengan nilai yang dicari. Okey, item yang dicari tu. Okey.